13 Januari 2008, 354 orang peneroka dari Felda Kemahan 3 Tanah Merah Kelantan bersorak riang dan bersyukur apabila Mahkamah Tinggi Kota Baru memutuskan Felda dan Felda Pump Industries yang berhad memberikan ganti rugi am sebanyak 11 juta ringgit kerana didapati bersalah melakukan fraud, penipuan dan konspirasi. Saya ni orang tua kan. Jadi apa yang potong-potong. Berapa puluh tahun yang peneroka Felda ni akan berhutang balik dengan Felda. Lebih baik daripada yang ke Felda. Saya tak ada menanggung hutang. Macam ini ke punya sistem akaun oleh satu syarikat yang begitu gah. Satu Malaysia, satu dunia, satu je Felda. Dia punya mentaliti tu mesti nak jadi grup. Cepik dia peneroka. Kerana perkara ni patut didedahkan, dia dedahkan lah. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan atau Felda telah ditubuhkan pada 1 Julai 1956 di bawah Ordinan Kemajuan Tanah 1956. 54 tahun yang lalu, gagasan Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia kedua telah merealisasikan penubuhan Felda bagi tujuan menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan khususnya Bumiputera Melayu. 6 September 1995, Felda dikoperatkan. Dengan modal berbayar 220 juta ringgit, Felda Holdings berhad memiliki tidak kurang 43 anak syarikat dan pengurusan ladang seluas 550,000 hektar, 96% melibatkan kelapa sawit. Hari ini terdapat 317 rancangan Felda di seluruh negara, kecuali Pulau Pinang dan Sarawak dengan jumlah keluasan 905,000 hektar. Ni kawasan kedai. Berapa lama dah diusulkan? Kenapa tak dipembangunkan untuk jenazah sama ada generasi kedua ataupun yang pertama? Bagilah urusan. Dah sampai ini dari tahun 80 berapa saya kumpulkan untuk membangunkan. Sampai sekarang tak ada pula. Sedangkan selama 40 tahun kita duduk sini, mengapa Felda tidak ada tabung untuk buat rumah? Kata Felda saya buat, kita kena bayar. Tuition anak sekolah untuk UPSR. Kita kena bayar. Projek dalam Felda ni, segala projek jalan ke, projek buat perhiasan ke, projek apa, semua duit kita dipotong. Mana bukan duit sendiri. Duit peneroka dipotong. Pernah berlaku duit kita buat jalan, Baik, jalan Felda yang kita nak repair ni pun dikenakan di atas peneroka. Buat nama, papan nama tu, sampai berapa kena RM560. RM560. Dia buat papan nama tu. Dia wujudkan Kita projek duit tu kita hanya sendiri sekadar orang. untuk Dia minta dapatkan duit kita. komisen dia orang saja. Dia minta duit kita RM560 nama bukan. yang papan anu. Padahal tak payah buat lah, nama kita dah ada kat sini, nombor jaga kita nombor 31 cukuplah dia cari duit, itulah cara dia. Felda. Akta Penempatan Berkelompok atau lebih dikenali dengan Akta JSA 1960 meletakkan pengurusan rancangan Felda yang meliputi kerja-kerja menebang, menebas, menyediakan benih dan menanam dikendalikan oleh lembaga Felda yang kemudiannya dikontrakkan kepada pihak ketiga. Segala bayaran kerja-kerja berkaitan didahulukan pihak Felda. Justru peneroka terikat dengan hutang, khususnya setiap kali tanam semula. Hutang-hutang ini turut dikenakan faedah pada kadar 6.25%. Sebenarnya Felda belum ada buat satu pun dalam Felda dia buat apa ni kemas gini. Ada tak? Tempat awak ada kemas gini? Tak ada kemas gini hutang. Hutang seorang peneroka tak ada kemas gini. Sampailah sekarang ni. Bila kita kira, macam saya sendirilah, saya dah kira ni daripada saya bayar RM180 mula-mula dulu, lebih kurang 2 tahun, 3 tahun, lepas tu kita kena bayar RM216.40 sampai dah habis hutang. Jumlah kita bayar ni lebih kurang dah RM38,642 kita lebihan bayar pada pihak Felda. Mana kita ada RM4,800 lebih duit kita pada Felda. Duit tu tak dibayarkan pada kita. Kenapa?
Satu kes mak mentua saya lah. Hutang BK dia ada 400 lagi. Saya bayar dengan tunai sebulan 100. Daripada 1000 lah tu, tinggal 400. Sampai satu peringkat dia kata, bila sampai pesit, saya cakap saya bulan lepas bayar 100, kenapa tak tolak? Ni ada 400 lagi, patut tolak 100, tinggal 300. Saya buat 3 salinan. Dia minta 3 salinan untuk 3 bulan dengan resit resmi bayaran daripada Felda kita. Kita bayar tunai, dia ada bagi satu resit resmi. Kita photostat 3 salinan kasih dia. Satu untuk ibu pejabat, satu untuk simpanan dia dan satu untuk wilayah. Setahun saya tunggu, tak bergerak juga. 100 tu juga. Yang lain-lain lagi mungkin lebih banyak. Contoh saudara Rahim, mak dia meninggal, dia settlekan hutang yang hampir 30,000 secara tunai. Bulan pertama okey, cantik, kosong, pesit datang. Bulan kedua ada hutang lagi, baja 400 lebih. Bila dirujuk, dia kata ini mungkin penyelarasan. Pihak pengurusan katalah. Tak apalah, saya nak tengok bulan depan mesti clear. Bulan depan clear. Bulan lagi satu, 15,000 hutang. 15,000. Bila benda ni dibawa ke ibu pejabat, try balik. Ibu pejabat kata, Felda berhutang dengan saudara Rahim RM1,123. Dan Felda bayar balik ke. Macam ini ke punya sistem akaun oleh satu syarikat yang begitu gah. Satu Malaysia, satu dunia, satu je Felda. Saya satu ketika dahulu telah diberikan satu dokumen, satu dokumen oleh pihak tertentu lah. Saya tengok dalam itu dia tolak macam-macam, sampai dekat 20 jenis tolakan. Dengan benda-benda yang tak pernah berlaku pun. Dia kata dia tanam kacang penutup bumi, sedangkan benda itu tidak pernah dilakukan masa penanaman. Dia katakan bahawa dia buat pagar yang electric wire, wire ni tak pernah dibuat, tetapi semua ada dalam itu. Jadi kita nak tahu betul apakah sebenarnya item-item hutang yang dikenakan kepada penoka-penoka ini. Bagi penoka-penoka yang menyerahkan pengurusan tanam semula kepada Felda, mereka telah kemukakan aduan kenapa hutang mereka begitu tinggi. Sebab berdasarkan kepada penyata yang dikeluarkan oleh anak syarikat Felda yang bertanggungjawab, iaitu Teknoplan Sdn Bhd, banyak benda-benda yang mengelirukan mereka, tidak jelas, samar-samar, yang bila mereka bawa ke peringkat pusat, dia jadi satu perkara yang sampai hari ini masih gagal ditangani oleh pentadbiran Felda. Tidak ada tempat dalam dunia ni yang tak ada masalah. Itulah satu yang saya nak sebut. Dalam syurga tu agaknya tak adalah masalah. Selagi nama atas muka bumi ni adalah masalah-masalah. Ya. Bagaimana agaknya cara dia nak menjelaskan hutang? Felda akan caveat tanah dia orang ni. Felda akan caveat tanah